Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, masih lagi dalam tema yang sama, unit yang sama, cuma pada kali ini kita nak belajar tentang penanda wacana. Apa benda penanda wacana tu? Kita akan belajar lepas ni, kemudian kita akan mengasah lagi kemahiran menulis kamu. Baik, pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu akan tahu fungsi penanda wacana dalam penulisan dan kamu perlu tulis ulasan berkaitan program satu murid, satu pokok. Baik, terus ke muka surat 130. Dan kamu akan dapat lihat ada maklumat berkaitan penanda wacana. Sebelum kita tengok maklumat yang ada pada buku teks itu, kita kena tahu dulu penanda wacana itu apa. Baik, tengok maklumat yang dalam kotak warna kuning. Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan. Maksudnya, boleh jadi satu perkataan, boleh jadi lebih dari satu perkataan. Baik. Yang berfungsi mempertalikan sesuatu, idea, hujah dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun berucap. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tepat, ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesatuan dan perpautan yang lengkap. Faham ke tidak ayat itu? Faham ke tidak konsep ataupun maksud penanda wacana? Pastinya kamu tidak faham. Baik, tak apa. Dalam bahasa mudahnya, penanda wacana ni sebenarnya kita guna penanda wacana ni untuk nak kaitkan benda yang kita akan cakap dengan benda yang kita baru je lepas cakap. Saya ulang lagi sekali. Penanda wacana ni kita guna untuk ataupun bila kita nak kaitkan benda yang akan kita cakap atau benda yang akan kita tulis dengan benda yang baru je kita cakap. Benda yang baru je kita tulis. Kita guna penanda wacana ni untuk kaitkan. Untuk kaitkan dua maklumat tu. Boleh faham ke tidak? Kalau tak faham juga tak tahulah. Saya tak tahu nak terangkan macam mana. Tapi itulah penggunaan penanda wacana. Itu dia kata mempertalikan apa semua tu. Sebenarnya dia nak cakap untuk mengaitkan. Benda yang akan kita cakap dengan benda yang telah. Yang baru je kita lepas cakap. Itu penggunaan penanda wacana. Baik, balik semula kepada buku teks kamu. Dalam buku teks kamu tu, dia ada bagi 4 sahaja penanda wacana. Selepas itu, seterusnya kesimpulannya, akhirnya ada 4 sahaja. Tengok dalam kotak yang warna merah. Dalam kotak yang warna merah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi contoh penanda wacana. Tambahan pula di samping itu, selain itu, namun begitu, oleh hal yang demikian, walau bagaimanapun. Baik, setiap penanda wacana ada fungsi dia sendiri. Kamu tak boleh guna penanda wacana sesuka hati, tak boleh. Setiap penanda wacana ada kesesuaian dia, ada masa nak guna dia. Dia tak sama. Setiap penanda wacana tu tak sama penggunaannya, tak sama tak sama dia punya fungsinya. Selepas itu dia ada masa kita nak guna. Seterusnya ada masa kita nak guna. Kesimpulannya ada masa kita nak guna. Akhirnya pun sama. Takkanlah perkara yang baru, kamu baru nak cakap, kamu baru nak tulis, kamu dah guna akhirnya. Salah. Contohlah kamu nak buat ulasan tentang kebaikan membaca. Satu kebaikan membaca dapat tambah ilmu pengetahuan. Kamu buatlah. Ini
Isi pertama baru ni. Isi pertama baru ni kamu dah buat. Akhirnya, kebaikan membaca ialah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Kamu guna akhirnya. Salah lah. Sepatutnya kamu guna apa? Satu daripada kebaikan membaca ialah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Titik. Selain itu, membaca juga dapat membantu kita meningkatkan kosakata dalam diri kita. Seterusnya, membaca juga dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah. Akhir sekali, membaca juga merupakan jambatan ilmu. Itu contoh penggunaan penanda wacana dalam ulasan. Tengok, saya tak guna sewenang-wenangnya. Tambahan pula di samping itu, selain itu, namun begitu saya tak guna sewenang-wenangnya. Ada masa, namun begitu ni bila kita nak guna. Oleh hal yang demikian ni bila kita nak guna. Walau bagaimanapun bila kita nak guna, semuanya itu, semua penanda wacana tu sebenarnya ada ketika, ada masanya nak guna, tak boleh guna sesuka hati dalam pembinaan ayat. Sebenarnya ada berpuluh-puluh lagi penanda wacana. Tapi yang kita nak bincang hari ini, yang kita nak tahu, nak hafal, hari ini 10 sahaja. 6 di dalam kotak merah, 4 dalam buku teks. Kamu hafal 10 je ni dulu. Selebihnya kita akan belajar kemudian. Kamu akan lebih jelas lagi berkaitan penanda wacana ni. Kita akan bincangkan lagi pada masa akan datang. Cuma kalau kamu nak tahu apa beza penggunaan, apa beza penanda wacana tu, penanda wacana ni macam mana, kamu kena banyak membaca. Bila kamu banyak membaca, kamu akan jumpa banyak penanda wacana. Bila kamu banyak jumpa banyak penanda wacana, dalam masa yang sama kamu tahu. Okey, penanda wacana ni nak guna bila? Penanda wacana ni guna masa ni. Penanda wacana ni guna masa ni. Untuk saya terangkan dengan lebih lanjut ni, agak sukar. Sebab kita tidak bersemuka. Susah saya nak bagi penerangan. Cuma, untuk kali ini, kamu boleh guna penanda wacana tu dengan betul dalam binaan ayat, itu sudah memadai. Itu sudah memadai. Jadi saya harap kamu ingat dan hafallah 10 penanda wacana yang kita bincang kali ini. Seterusnya, terus ke halaman. Bukan terus, kita undur. Kalau tadi muka surat 130, kita bincang tentang penanda wacana. Ini muka surat 128. Undur 2 muka surat. Kamu akan dapat lihat ada satu teks bertajuk Satu Murid, Satu Pokok. Baik. Apa yang perlu kamu buat seperti biasa, faham, baca, fahamkan. Faham apa yang disampaikan oleh teks ini. Kemudian, apa yang perlu kamu buat adalah tulis ulasan. Tulis ulasan berkaitan teks Satu Murid, Satu Pokok. Buat ulasan macam biasa. Buat ulasan macam yang kamu buat dalam peperiksaan. Buat ulasan macam mana, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kamu. Baik. Apa yang perlu ada dalam ulasan yang kamu bina? Yang pertama, kamu kena cakap, kena ada dalam ulasan kamu itu, siapa yang terlibat dalam program Satu Murid, Satu Pokok. Yang kedua, kenapa program ini diadakan? Tujuan program ini apa? Dan yang ketiga dan yang keempat, kamu nyatakan aktiviti yang dijalankan dalam program ini. Ada banyak aktiviti, ada lebih dari 2 aktiviti yang dijalankan dalam program ini. Saya cuma minta 2 aktiviti sahaja kamu sebut. Jadi 4 perkara yang perlu ada dalam ulasan kamu. Guna penanda wacana dalam ulasan kamu. Sebab itu kita belajar penanda wacana dulu tadi. Kita pergi ke muka surat 130 dulu. Baru kita undur balik pergi ke muka surat 128. Jadi seperti biasa, gunakan teknik dan kaedah yang telah saya ajarkan kepada kamu. Gunakan kaedah itu.
wajib ada penanda wacana dalam binaan ulasan kamu. Baik, buat seperti biasa. Gunakan apa yang telah diajarkan. Apa yang perlu ada dalam ulasan telah saya senaraikan. Siapkan ulasan kamu itu. Mudah sahaja. Itu sahaja untuk pembelajaran kita kali ini. Baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang kita belajar hari ini berkaitan penanda wacana, kamu faham dan kamu boleh gunakan dalam penulisan kamu. Kamu kena ingat dan tahu bahawa penanda wacana ni dia tak boleh guna sewenang-wenangnya. Ada ketika, ada masa ikut kesesuaian. Tak boleh guna penanda wacana tu sesuka hati. Tidak. Jadi untuk lebih jelas, untuk kamu lebih faham, memang kamu kena banyak membaca bahan bacaan. Kebiasaannya mana-mana bahan bacaan akan menggunakan penanda wacana. Jadi dari situ kamu boleh faham. Okey, penanda wacana ni guna untuk situasi macam ni. Penanda wacana ni guna untuk situasi macam ni. Okey, penanda wacana ni untuk situasi macam ni. Jadi banyak kamu baca, barulah kamu faham. Penanda wacana yang kamu nak guna tu sesuai pada situasi yang mana. Jadi itu sahaja. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.